Semua dah sedia ke belum? Senyap aja ni. Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okay. Okay, skrin nampak tak skrin PowerPoint ni? Nampak Okay, kita mula dululah. Sementara yang lain masuk. Okay, ni latihan lepas. Dah buat belum? Okay, latihan nombor 1 dia suruh. Okay, tentukan ayat berikut penyataan atau bukan penyataan. So, kalau di penyataan, tentukan kebenaran dia benar atau palsu. Okay, jawapan A apa? Bukan penyataan. Bukan penyataan. Kenapa bukan penyataan? Sebab dia tak bagi tahu K tu berapa. Dia tak beritahu K itu berapa. Okay, dia bukan penyataan. Jadi tak ada kebenaran lah. Okay, sebab apa dia bukan penyataan? Sebab dia boleh jadi benar, dia boleh jadi palsu. Kalau K ni 1, penyataan ini akan jadi benar. Tapi kalau K ni 2, dia akan jadi palsu. Jadi penyataan tak boleh ada dua-dua. Tak boleh benar, tak boleh palsu. Jadi dia bukan penyataan. Okay, B? Penyataan. Okay, B penyataan. Penyataan apa? Palsu. Palsu. Okay, 2 kuasa 3 sepatutnya 8. C? C penyataan ke bukan penyataan? A unsur bagi A, E, I, O, U. Penyataan kot. Penyataan. Benar ke palsu? Benar. Benar. Okay, betul. Okay, dia faktorkan X kuasa 2 tolak 3X tambah 2. Ini penyataan ke bukan penyataan? Bukan. Kenapa bukan? Sebab dia boleh jadi benar, boleh jadi palsu. Itu sebenarnya adalah arahan. Arahan faktorkan X kuasa 2 tolak 3X tambah 2 tu adalah arahan. Jadi dia bukan penyataan. So tiada kebenaran lah. Okay, E. 6 adalah nombor genap. Penyataan. Penyataan. Penyataannya benar ke palsu? Benar. Benar. 6 adalah nombor genap adalah benar. Okay, 9 sebuah F. Sebuah pentagon mempunyai 7 sisi. Penyataan apa? Ya? Penyataan. Palsu. Penyataan. Benar ke palsu? Palsu. 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 Kalau yang benar dia berapa sisi? 5. 5 sisi. Okay, pentagon 5 sisi. Okay, G, hitungkan nilai 2 kuasa 2 darab 2 kuasa 3. Hitungkan nilai 2 kuasa 2 darab 2 kuasa 3. Penyataan ke bukan penyataan? Bukan. Kenapa bukan? Dari. Ya? Dia arahan. Ya, dia adalah ayat arahan. Okay, so dia bukan penyataan. Okay, H, mari belajar mengira. Bukan penyataan. Bukan penyataan. Kenapa? Ayat arahan. Okay, ayat arahan juga Okay, I. X tambah 3 kuasa 2 sama dengan X kuasa 2 tambah 6X tambah 9. Jadi ini penyataan ke bukan penyataan? Penyataan. 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 Benar ke palsu? Benar.
Okey, dia adalah pernyataan benar. Okey, tahu kenapa yang ni pernyataan walaupun dia ada X? Tahu tak kenapa? Tahu lah cikgu. Tak tahu. Okey, kalau awak kembangkan ini X tambah 3 kuasa 2 ni, kalau awak kembangkan awak akan dapat balik X kuasa 2 tambah 6X tambah 9. Okey, kalau awak kembangkan dia, awak akan dapat sama balik macam ni. Maksudnya kiri dan kanan tu sama. Bila kiri dan kanan sama, apa-apa nilai X, nilainya akan sama. So dia akan benar lah. Sebab tu dia akan jadi pernyataan benar. KJ, kuasa 2 bagi negatif 3 ialah negatif 9. Pernyataan. Pernyataan. Benar ke palsu? Benar. Jawapannya adalah Benar. palsu. Negatif 3 kuasa 2 adalah 9. Bukan negatif 9. Okey, jadi pernyataan ini adalah palsu. Okey, kalau awak tekan kalkulator nombor negatif, pastikan letak kurungan. Baru kuasa 2. Okey, kalau awak tak letak kurungan, awak dapat negatif 9. Okey, jadi pernyataan ini adalah palsu. Okey, sudut pedalaman sebuah heksagon sekata ialah 120. Pernyataan ke bukan pernyataan? Pernyataan. Pernyataan. Benar ke palsu? Benar. Okey, pernyataan benar. Sudut pendalaman heksagon memang 120. Okey, last sekali L. Semua burung boleh terbang. Pernyataan. Pernyataan. Benar ke palsu? Palsu. Palsu. Kenapa palsu? Ayam tak boleh terbang. Ayam tak boleh terbang. Ada yang boleh terbang. Okey, penguin tak boleh terbang. Jadi tak semua burung boleh terbang. Jadi dia adalah palsu. Okey, boleh Senang aja ni. Okey, seterusnya. Lengkapkan pernyataan berikut menggunakan simbol mengikut kebenaran. Okey, sepatutnya kat sini tak ada jawapan ni. Tapi dia dah bagi jawapan. Senanglah jawapan awak jawab. Okey, sepatutnya sini kosong. Okey, jadi dia dah bagi jawapan. Jadi jawapan sini lawan dia lah. Kalau sini benar, tak sama dengan, sini akan jadi sama dengan. Okey. Senang aja. Lawan kepada tanda ni. Okey, yang ini akan jadi lebih kecil. Kalau C akan jadi subset. Kalau D akan jadi apa? Apa lawan sama dengan? Tidak Ya. sama dengan. Tidak sama dengan. Yang ini apa nama dia? Apa nama ni? Unsur. Unsur. Jadi lawan dia adalah Bukan unsur. bukan unsur. Itu simbol dia. Okey? Senang gini. Okey, tentukan sama ada pernyataan berikut benar atau palsu. Okey, diguna sebilangan dengan semua ni. Sebilangan bunga raya berwarna merah, benar ke palsu? Benar. Okey, benar. Sebilangan ni maksudnya ada yang bukan warna merah. So betul lah bunga raya ada yang bukan warna merah. Jadi dia adalah benar. Okey, B, semua sudu dibuat daripada besi keluli? Palsu. Palsu. Okey, sebab ada sudu yang dibuat daripada plastik, pada kayu. Jadi palsu. Okey, C, sebilangan gandaan 5 adalah nombor ganjil. Benar. Okey, benar. Ada ganjil, ada genap. Jadi sebilangan diguna. Kalau dia guna semua jadi palsu. Okey, D, semua heksagon mempunyai 6 sisi. Benar. Okey, heksagon memang 6 sisi. Kalau bukan 6 sisi, bukan heksagon lah nama dia. Okey, so dia adalah benar. Okey, boleh faham Senang aja, tak susah pun. Okey, nombor 4. Bentukkan penafian bagi pernyataan berikut menggunakan perkataan bukan atau tidak.
Kemudian tentukan sama ada penafian itu benar atau palsu. Okey, tengok yang pertama, semua pentagon mempunyai 5 sisi. Yang ini benar ke palsu? Benar. Okey, asalnya dia adalah benar. Okey, penafian dia macam mana nak jadikan ayat ini sebagai ayat penafian? Menggunakan perkataan bukan atau tidak. Semua pentagon tidak mempunyai Ya. sisi. Tidak mempunyai 5 sisi. Apa dia semula? Semua pentagon tidak mempunyai 5 sisi. Semua pentagon tidak mempunyai 5 sisi. Ada yang lain? Okey, itu saya boleh terima. Satu lagi. Ayat yang lain. Bukan semua pentagon mempunyai 5 sisi. Okey, itu betul. Okey, sebab kita nak tunjukkan semua tu bukan semua, so kita tetap bukan semua. Okey, bukan semua pentagon mempunyai 5 sisi. Kebenaran dia untuk penafian tu, dia akan jadi Palsu. baliklah, palsu. Okey, B. Koordinat 03 terletak pada paksi Y. Ayat asal ini benar ke palsu? Tahu macam mana nak buat? Alamak, tak bagi jawapan. Okey, dia adalah benar. Okey, kenapa benar? Kalau awak lukis gambar raja. Okey, lukis graf. Ini adalah Y, ini adalah X. 03, X0, Y3 dia berada dekat sini. Ini titik dia. So dia akan berada pada paksi Y. Jadi pernyataan ini adalah benar. Jadi macam mana kita nak buat penafian dia? Apa ayat penafian dia? Guna perkataan bukan atau tidak. Koordinat 03 tidak terletak pada paksi Y. Okey, betul. Okey, koordinat 03 tidak terletak pada paksi Y. Jadi kebenarannya akan jadi palsulah. Okey, dia akan jadi terbalik. Okey, C. Bilangan angka bererti bagi 0.0726 ialah 3. Benar ke palsu? Benar. Okey, benar. Ada 3 je angka bererti. Kita baca daripada 7, 1, 2, 3. So nak jadikan dia penafian? Macam mana jadikan ayat tu penafian? Bilangan angka bererti bagi 0.0726 bukan 3. Okey, betul. Okey, bilangan angka bererti bagi 0.0726 bukan 3. So jadi kebenaran dia akan jadi palsu. Okey, last sekali. Putrajaya adalah ibu negara Malaysia. Ini benar ke palsu? Palsu. 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 Jadi ayat penafian dia? Putrajaya bukan ibu negara Malaysia. Okey, betul. Putrajaya bukan ibu negara Malaysia. So dia akan jadi, ayat ni akan jadi Benar. benar. Okey. Pun nak kurang logik ni sebenarnya aku kena banyak tulis je. Kena banyak menulis. Okey, so selesai untuk yang ini. Ada satu lagi kan? Okey, nombor 5. Tentukan penafian bagi pernyataan berikut menggunakan simbol matematik. Tentukan sama ada penafian itu benar atau palsu. Okey, guna simbol je lah. Kalau ini negatif 3 lebih kecil daripada negatif 1, kebenaran dia adalah? Benar. Okey, benar. So ayat penafian dia akan jadi? Negatif 3 lebih besar daripada negatif 1. Okey, betul. Negatif 3 lebih besar daripada negatif 1. So dia akan jadi palsu. Okey, B. AB bukan subset bagi ABCD. Ini adalah Palsu. palsu. Jadi penafian dia? AB subset untuk ABCD.
Okey, AB adalah subset bagi ABCD. Jadi dia akan jadi benar. Okey, C. 5 adalah unsur bagi gandaan 5. Benar? Benar. Okey, dia adalah benar. Jadi penafian dia 5 bukan unsur gandaan bagi 5. okey, 5 bukan unsur gandaan bagi 5. So dia akan jadi palsu. Okey, ada yang tak faham setakat ni? Ada siapa-siapa yang tak faham? Semua boleh faham? Ada masalah tak setakat ni? Sebelum kita teruskan. Ada tak ada? Tak ada. Tak ada. Tak ada Okey, teruskan kepada ayat majmuk. Okey, bagaimana anda menentukan nilai kebenaran satu pernyataan majmuk? Dah sampai sini ke? Saya rasa ada lagi sikit. Okey, tak apalah. Okey, pernyataan majmuk ialah gabungan dua atau lebih pernyataan dengan menggunakan perkataan dan atau. Kita gabungkan dua ayat menggunakan dan atau macam BM lah. Okey, contohnya contoh 5, gabungkan pernyataan P dan Q berikut dengan perkataan dan, yang kedua atau. So P dia bagi pentagon mempunyai 2 penjuru, Q heptagon mempunyai 4 penjuru. So kita boleh gabungkan, dia akan jadi pentagon mempunyai 2 penjuru dan heptagon mempunyai 4 penjuru. Ataupun sama, pentagon mempunyai 2 penjuru atau heptagon mempunyai 4 penjuru. Senang aja. So kalau B, P piramid punya 5 satah, Q piramid punya 5 bucu. Jadi dua benda yang sama ni kita boleh buat sekali je. Okay, piramid mempunyai 5 satah dan 5 bucu. Ataupun piramid mempunyai 5 satah atau 5 bucu. Okay, macam piramid mempunyai tak payah tulis 2 kali. Sekali cukup. Hanya 5 satah dan 5 bucu. Okay, sama juga dengan C. Ialah integer ni sama. So kita buat negatif 4. Dan 2 ialah integer. Ataupun negatif 4 atau 2 ialah integer. Boleh faham Senang aja ni. Macam BM je. Okey, contoh 6. Tentukan dua pernyataan P dan Q daripada ayat majmuk di bawah. Okey, dia dah bagi ayat majmuk. Kita pisahkan dia P dan Q. So macam ni senang lah. Okey, kalau A kita akan dapat 5 tambah 3 besar pada 5, Q 5 tolak 3 kecil pada 5. Kalau B ni 9 dan 91 maksudnya 9 ialah nombor perdana, 91 ialah nombor perdana. Untuk B. Kita asingkan dia. Sekejap ya, ada orang call sekejap. Hello? Ya. Ya, betul. Okey. Okey, kita sambung balik. Okey, kalau C, okey, ayat berlainan boleh pisah lah. Yang ini P, yang ini Q. D pun sama. Ini P, ini Q. Okey, boleh ikut? Ada masalah? Ada masalah tak setakat ni? Tak ada. Ada Okey, kalau tengok ini, perkataan dan dalam matematik membawa maksud kedua-dua. Okey, kedua-dua. Maksudnya dua-duanya mesti ada terlibatlah. Kalau atau ini maksudnya salah satu atau kedua-dua. Okey, maksudnya kalau dua-dua salah, dia akan jadi palsu. Untuk dan untuk dan. Kalau untuk atau salah satu salah, dia masih lagi benar. Okey, tapi kalau kedua-dua salah, dia akan jadi palsu. Okey, cuba tengok rajah ni. P Rashid katalah ini Rashid, ini P. Ini Q, Q adalah Kok Kiong. R adalah Melinda.
Okay, Rashid sedang berlari. Kita tahu dia sedang berlari, so ini benar. Kok Kiong sedang berlari, benar. Melinda sedang berlari, benar ke palsu? Palsu. Palsu. Dia sedang buat apa tu? Duduk. Melinda sedang duduk, dia bukan berlari. Okay, jadi bila kita gabungkan dua pernyataan dengan menggunakan perkataan dan atau. Okay, kalau P dan Q, dia akan jadi Rashid dan Kok Kiong sedang berlari. Okay, kalau P dan R, Rashid dan Melinda sedang berlari. Kalau Q atau R, Kok Kiong atau Melinda sedang berlari. Okay, jadi kita tengok kebenaran ayat tu nanti. Okay, daripada 3 pernyataan majmuk di atas, kita dapati bahawa P dan Q benar. Okay, kerana kedua-dua Rashid dan Kok Kiong sedang berlari. Tapi P dan R adalah palsu kerana hanya Rashid sahaja yang berlari sedangkan Melinda duduk. Okay, so dia adalah palsu sebab Melinda tu sedang berlari tu palsu. Okay, kalau Q atau R, dia akan jadi benar sebab salah satunya adalah benar. Okay, Kok Kiong berlari benar. Melinda berlari salah, tapi Kok Kiong tu ada benar. So, atau tu dia akan jadi benar. Okay, kesimpulannya, okay, nilai kebenaran penyertaan majmuk boleh disimpulkan seperti ditunjukkan dalam jadual kebenaran berikut. Okay, bagi dan, jika P benar, Q benar, P dan Q akan jadi benar. Okay, kalau atau, dua-dua benar, dia akan jadi benar. Okay, kalau P benar, Q palsu, P dan Q akan jadi palsu. Tapi P atau Q akan jadi benar. Okay, kalau P dan Q, P palsu, Q benar, P dan Q palsu, P atau Q akan jadi benar. P palsu, Q palsu, P dan Q palsu, P atau Q palsu. Okay, dengan kata lain, dan kalau salah satunya palsu, dia akan jadi palsu. Okay, kalau atau salah satunya benar, dia akan jadi benar. Boleh bezakan Boleh faham? Boleh. Okay, senang aja, tak susah pun. Okay, contoh 7. Tentukan nilai kebenaran majmuk yang berikut. Okay, 2 dan negatif 5 lebih besar daripada 4. Okay, kalau macam ni kita kena pecahkan dulu apa P, apa Q. So, P kita akan dapat 2 lebih besar daripada 4. Q kita dapat negatif 5 lebih besar daripada 4. Kalau B, ini senang. Yang ini P, yang ini Q. C pun senang. Ini adalah P, ini adalah Q. Okay, D pun sama. Ini adalah P. Yang belakang ni adalah Q. Okay, E pun sama. Ini pecah P, yang ini Q. F pun sama, ini P, ini Q. G, hasil tambah sudut perlaman segitiga ialah 360 untuk P. Hasil tambah sudut perlaman segi 4 ialah 360. Ni untuk Q. Okay, awak kena pisahkan dulu. H pun senang. Dia dah asingkan dah terus. Jadi nak tahu kebenaran dia. Okay, untuk A, 2 lebih besar daripada 4, dia adalah palsu. Negatif 5 lebih besar daripada 4, dia adalah palsu. Untuk P dan Q, bila dua-dua palsu, dia akan jadi palsu. Okay, B pula. X tambah 3 lebih kecil daripada X tolak 5, benar ke palsu? Okay, macam mana nak tahu dia benar ke palsu? Awak cuba gantikan X tu dengan apa-apa nombor lah, katalah 1. So kalau 1, sini akan jadi 4. Sini akan jadi negatif 4. So 4 lebih kecil daripada negatif 4 adalah palsu. Okay, 99 ialah nombor ganjil. Ini adalah apa? Benar. Benar. Okay, palsu, benar. Kalau dan, dia akan jadi palsu sebab salah satunya ada palsu.
Okey, ayat ini palsu. Okey, C 81 ialah nombor kuasa 2 sempurna. Ini benar. 6 ialah faktor bagi 18. Benar. Jadi jawapan P dan Q dia akan jadi Benar. benar. Okey, D, Y sama dengan 3X selari dengan Y tolak 3X sama dengan 5. Okey, ini adalah benar. Kalau selari kecerunannya mesti sama. So ini kecerunan. Yang ini nak tahu kecerunan, tukarkan kepada Y sama dengan MX tambah C. So akan jadi Y sama dengan 3X tambah 5. So sama kecerunan dia. Jadi dia adalah selari. So dia adalah benar. Okey, Q perlintasan Y bagi garis lurus Y tolak 3X sama dengan 5 ialah 3. Okey, kalau perlintasan Y adalah ini 5. Ini 3. So dia adalah palsu. Jadi benar dan palsu dia akan jadi palsu. Boleh faham Tak faham bagi tahu Okey, E. Okey, 2 tambah 3 sama dengan 23. Ini palsu. Hilang pula pen. Okey, yang ini palsu. 2 darab 3 sama dengan 23 pun palsu. Okey, dia guna atau dua-dua palsu, maka dia akan jadi palsu. Okey, F 5 kali 5 kali 5 sama dengan 5 kuasa 3. Ini adalah benar. Punca kuasa 2, 1, 2, 5 sama dengan 5. Ini adalah palsu. So, bila kita gabungkan dengan menggunakan atau, bila salah satu benar, dia akan jadi benar. Okey, G hasil tambah sudut pendalaman segitiga ialah 360. Yang ini palsu. Berapa hasil tambah sudut pendalaman segitiga? Berapakah hasil tambah sudut pendalaman segitiga? Ingat tak? 180. 180, betul. Okey, Q hasil tambah sudut pendalaman segi 4 ialah 360. Yang ini benar. Jadi palsu atau benar, dia akan jadi benar. Sebab ada satu benar. Okey, H, P tolak 7, tolak negatif 7 sama dengan 11, benar. 4 tambah 7, 11, benar. Bila benar-benar, dia akan jadi benar. Boleh senang aja, tak susah. Tak faham, bagi tahu Okey, cuba buat yang ini. Gabungkan pernyataan P dan Q berikut menggunakan perkataan yang diberi dalam kurungan untuk membentuk pernyataan majmuk. Okey. Yang pertama. Tak tahu surat berapa ni. Okay, siapa nak jawab yang pertama? Siapa nak saya panggil nama? Senang aja. Praktis berapa? Praktis 3.1C. Okey, ada yang nak jawab? 2 atau 3 ialah faktor perdana bagi 6. Dia guna atau Okey, 2 atau 3 ialah faktor perdana bagi 6. Okey, betul. Okey, seterusnya. B. Siapa nak cuba B? Kun mempunyai satu bucu dan satu sata. Kun mempunyai satu bucu dan satu sata. Okey, betul. Itu jawapan untuk B. Okey, C. Rhombus dan trapezium ialah segi 4 selari. Okey, betul. Okey, rhombus dan trapezium ialah segi 4 selari. Senang je jawapannya. Awak terus dapat satu markah, satu markah, satu markah. Yang penting tulis dengan betul. Okey, nombor 2.
Tentukan nilai kebenaran pernyataan majmuk yang berikut. Okey. Kalau A ni 49 ialah gandaan 7. Itu untuk P. 49 ialah nombor kuasa 2 sempurna untuk Q. Okey, 49 ialah gandaan 7, benar ke palsu? Sembilan ialah gandaan 7, benar ke palsu? Senyap je ni. Benar. Ya? Benar. Okey, betul. 49 ialah gandaan 7, benar. Nombor 49 nombor kuasa 2 sempurna, benar ke palsu? Mana Ana? Ana Nashira? 49 nombor kuasa 2 sempurna, benar ke palsu? Ingat lagi tak apakah nombor kuasa 2 sempurna? Tahu ke tak tahu? Saya tanya semua ni. Apakah nombor kuasa 2 sempurna ni? Kalau tak tahu nombor kuasa 2 sempurna, memang awak tak boleh jawab soalan ni. Apa maksud nombor kuasa 2 sempurna? Ya, bila kita kuasakan 2, dia dapat nombor bulat kan cikgu kan? Okey, jawapan kepada kuasa 2. Okey, contohnya 1 kuasa 2, jawapan dia 1. 2 kuasa 2, jawapan dia 4. Jawapan yang belakang ni ialah kuasa 2 sempurna. So sekarang 49 ni kuasa 2 sempurna ke tidak? Ha. Ada tak nombor kuasa 2 dapat 49? Ada. Nombor berapa? 7. 7 kuasa 2. 7 kuasa 2 dapat 49. Jadi 49 ni ialah nombor kuasa 2 sempurna. Jadi ayat yang Q ni pun adalah benar. 49 gandaan 7 benar. Benar dan benar dan benar, maka ayat ini adalah apa? Ayat A ni. P benar dan Q benar. 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 Jadi ayat A jadi benar. Okey, B. 3 jam sama dengan 120 minit. Ini P. Benar ke palsu? Jam sama dengan 120 minit, benar ke palsu? Palsu. Palsu. Okey, sepatutnya berapa minit? 2 minit. 2 minit? 2 jam. 180. 3 jam sepatutnya 180 minit. Okey, 4 minit sama dengan 240 saat. Ini Q. Q ni benar ke palsu? Satu minit 60 saat. 4 minit betul tak 240 saat? Betul. Betul. Okey, benar. Okey, ayat sini dia kata dan. Kalau dan palsu dan benar, maka ini akan jadi Palsu. palsu. Okey, perkali bagi 9x, yang ini P perkali bagi 9x ialah 9. Benar ke palsu? Tak tahu apa maksud perkali. Okey, x ni apa? X adalah pemboleh ubah. Jadi 9 adalah perkali. Okey, depan pemboleh ubah adalah perkali. Jadi ayat yang pertama ni adalah Palsu. benar. Benar. Okey, 9 adalah perkali, benar. X adalah pemboleh ubah. Okey, jadi perkali bagi 9x ialah 9. Okey, ayat yang kedua, 9 kuasa kosong sama dengan kosong. Benar ke palsu? Palsu. 9 kuasa kosong sama dengan 1. 1. Jadi benar dan palsu. Dia akan jadi Palsu.
palsu. Okey, nombor 3. 3 adalah unsur bagi 1, 2, 5. Benar ke palsu? Kalau unsur nombor ini mesti kena ada dalam ini. Kalau tak ada, dia bukan. Jadi ayat yang pertama ni adalah Palsu. palsu. Ayat yang kedua pula, 8, 9 adalah subset kepada 6, 7, 8. Subset pun sama juga macam unsur lebih kurang. Apa yang ada dekat sini mesti kena ada dekat sini. Jadi ayat yang kedua ni adalah Palsu. palsu. Okey, palsu dan palsu maka dia akan jadi Palsu. palsu. Benar. I 2/9 boleh diungkap sebagai perpuluhan berulang. Apa maksud perpuluhan berulang? Okey, maksud perpuluhan berulang ni awak bahagikan ini, awak akan dapat point dia. Kalau contohnya 1/3, awak akan dapat 0.333333333 sampailah habis 333 je. Itu maksudnya perpuluhan berulang. 2/9 ni 2/9 awak dapat berapa? Kosong point 2222222. So dia adalah perpuluhan berulang. Jadi ayat ini adalah benar. Ayat yang kedua pula, 2/9 kurang daripada 1. 2/9 kurang daripada 1 tu benar ke palsu? Benar. Benar. Okey, benar atau benar, maka ayat ini akan jadi Benar. benar. Okey, F. 4/5 ialah pecahan wajar. Benar ke palsu? Ada dua jenis pecahan, pecahan wajar dengan pecahan tak wajar dan juga nombor bulat. Pecahan wajar ni macam mana? 4/5 ni pecahan wajar ke tidak? Ini dah skor rendah lagi awak belajar ni. Dah lupa ke? Pecahan wajar atas kecil, bawah besar. Jadi 4/5 pecahan wajar benar ke palsu? Benar. Benar. Okey, 5/4 ialah pecahan wajar. Tak. Dia akan jadi palsu sebab 5/4 ialah pecahan tak wajar. Pecahan tak wajar atas besar, bawah kecil. Okey, itu bezanya. Pecahan wajar atas kecil, bawah besar. Jadi benar atau palsu. Jadi ayat ini akan jadi Benar. benar. Okey, sebab atau, kalau atau salah satu benar, automatik ayat itu akan jadi benar. Okey, 6 ialah nombor ganjil. Benar ke palsu? Palsu. Palsu. 8 ialah nombor ganjil. Palsu. Palsu. Palsu atau palsu dia akan jadi apa? Palsu. Palsu. Okey, punca kuasa 4 bahagi 64 adalah 2. Benar ke palsu? Ada kalkulator ke? Tekan kalkulator. Dapat tak punca kuasa 4 bagi 64 sama dengan 2? Ataupun kalau susah nak tekan kalkulator, awak jadikan ini 2 kuasa 4. 2 kuasa 4 dapat tak 64? Dapat ke tak dapat? Tak. Dapat 16. Dapat 16. So, ayat ini benar ke palsu? Palsu. Palsu. 2 kuasa 3 sama dengan 8? Benar ke palsu? Benar. Benar. Okey, palsu atau benar, maka ayat ini akan jadi Benar. benar. Okey, ada soalan? Boleh faham
Tak ada? Tak ada soalan untuk ayat majmuk? Okay, kalau tak ada, kita pergi kepada implikasi. Okay, implikasi adalah pernyataan. Okay, implikasi ni adalah jika P maka Q. Itu je. Bila kita kata implikasi, dia jika P maka Q. Okay, jika P maka Q dikenali sebagai implikasi dengan keadaan P ialah antijadian, Q ni adalah akibat. Ingat antijadian berada dekat jika, akibat ada dekat maka. Okay. Jika P antijadian, maka Q ialah akibat. Ini kena tahu juga, kena tahu dan fahamlah. Sebab pernah keluar, SPM pernah keluar soalan macam ni. Okay. Okay, contohlah apa bentuk implikasi jika P maka Q dengan antijadian dan akibat berikut. So antijadian K boleh dibagi tepat dengan 5. So kita tahu ini adalah P. Akibat adalah Q. K ialah gandaan 5. So kita buat ayat je lah, salin je lah. Jika K boleh dibagi tepat dengan 5, maka K ialah gandaan 5. Salin je. Okay, bab 3 ni memang awak kena salin je banyak. Okay, banyak menulis. Okay, sama juga dengan B. Yang ini antijadian adalah P, akibat adalah Q. So jika P maka Q, dia akan jadi jika set K subset kepada set L, maka 6. Bilangan set K lebih kecil daripada bilangan set L. Itu je. Ini sebenarnya markah bonus ni untuk awak ni. Awak faham, dapatlah markah free je, satu markah je. Okay. Cikgu, Ya. apa maksud antijadian? Antijadian adalah bahagian depan ni lah. Nak kata maksud apa antijadian? Dia tak ada apa saya nak kata ni? Pencetus kepada akibat lah. Okay, akibat akan ada jika ada antijadian. Awak panggil apa ya kalau ayat bahasa Melayu ni? Saya tak kerti sangat bahasa Melayu ni. Okay, jika apa ni? Apa saya nak kata ayat dia ni? Okay, macam apa ni yang awak buat mesti ada akibat dia lah. So jika awak buat ini, akibat dia ini. Itu je lah lebih kurang maksud dia. Okey, cikgu. Ya, faham je antijadian mesti sebelum akibat. Itu je. Okay. Okey, cikgu. Okay, tentukan antijadian dan akibat daripada aplikasi ini. So senang aja. Kalau macam ni jangan awak salin jika ya. Kalau awak salin jika salah. Ini adalah antijadian. Ini adalah akibat. So bila macam ni lah. Antijadian ini, akibat ini. Salin je. Sama juga dengan ini. Cuma jangan salin jika, jangan salin maka. Okay, salin ini sahaja. Okay, antijadian X tolak Y lebih besar pada 0. Akibat X lebih besar daripada Y. Itu je. Clear? Okey, kita ada lagi satu untuk implikasi itu P jika dan hanya jika Q. Okey. Selain implikasi jika P maka Q, implikasi P jika dan hanya jika Q juga kerap digunakan dalam penaklukan logik. Okey, implikasi P jika dan hanya jika Q terdiri daripada dua implikasi yang berikut. Okey, ini adalah gabungan dua implikasi iaitu jika P maka Q dengan jika Q maka P. Okey, bila ada dua ini kita boleh gabungkan jadi P jika dan hanya jika Q. Contohnya, okey, bentukkan implikasi P jika dan hanya jika Q bagi implikasi berikut. Okey, kalau awak tengok implikasi yang pertama, K ialah nama perdana, ini ialah P. K mempunyai dua faktor sahaja, ini adalah Q. Implikasi yang kedua, K mempunyai dua faktor sahaja. K ini sebenarnya adalah Q. K ialah nombor perdana, yang ini adalah P. Okay, jika P maka Q, yang kedua jika Q maka P. Jadi bila ada dua macam ini, yang P kita letak depan, kemudian salin jika dan hanya jika Q dekat belakang. So dia akan jadi K ialah nombor perdana jika dan hanya jika K mempunyai dua faktor sahaja. Boleh faham
Boleh ikut? Okey, B. Okey, B. Ini pun, ini adalah P. Ada panjang bukan sampai sini. Sampai sini. Okey, sampai sini adalah P. Yang ini adalah Q. Sama juga ini adalah Q. Yang ini sampai sama linear ni adalah P. Jadi P letak depan sekali. Y sebenarnya AX N kuasa N tambah B ialah persamaan linear. Ambil jika dah hanya jika ni salin balik. Ambil Q. N sama dengan 1. Okey, kelemahan untuk bab ini ialah awak kena menulis panjang. Itu je. Tapi markah senang dapat sebab dia sangat senang. Okey, ada soalan? Okey, contoh 11 pula. Dia dah bagi implikasi P jika dah jika Q. Dia suruh tulis 2 implikasi daripada ayat itu. So, kita tahu ini P, yang ini Q. Okey, yang ini P, yang ini Q. Yang ini jangan salin. Implikasi yang pertama kita akan dapat jika P maka Q. Implikasi yang kedua jika R ini maka punca kuasa R sama dengan ini. Soalan ini 2 markah. Ini 1 markah, ini 1 lagi markah. Okey, senang dapat markah. Sama juga dengan ini. Buat dulu, asingkan yang ini P, yang ini jangan salin. So, ini adalah Q. Jadi, implikasi yang pertama mesti jika P maka Q. Implikasi yang kedua jika Q maka P. Dapat 2 markah free-free je. Okey, boleh? Senang je. Hari ni kita belajar sampai ni je. Okey, praktis sendiri. Okey, bentuk implikasi jika P maka Q dengan anti-jadian dan akibat berikut. Oh, senang sangat ni. Siapa nak cuba? Saya panggil nama Abdul Hanif ada. Abdul Hanif, boleh on mic? Ada tak ada dalam kelas ni? Ada. Okey, apa jawapan untuk nombor 1? Baca je. Oh, ni kena pilih ABC Ha? Dia kena pilih. A, saya nak A. 1A. Oh, A. Bentuk implikasi jika P maka Q dengan anti-jadian dan akibat berikut. Jika X sama dengan 3, maka X kuasa 4 sama dengan 81. Okey, betul. Senang je dapat 1 markah. Okey, betul. Okey, B. Ahmad Azib ada. Ahmad Azib ada tak ada Ahmad Azib? Saya panggil lagi sekali, Ahmad Azib ada tak ada? Hilang. Okey, Farisha ada Farisha? Farisha Nur Adlina. Farisha ada tak Farisha? Saya panggil lagi sekali. Farisha ada tak ada? Tak ada. Okey, dah 2 orang tak ada. Okey, Jivagan. Jivagan ada tak ada? Tak tahu tak apa, saya nak tahu ada ke tak ada dalam ni. Jivagan. Lagi sekali Jivagan. Ada. Okay, boleh bagi jawapan untuk 1B?
Bentuk implikasi jika P maka Q untuk 1B. Apa jawapan dia, Jivagan? Boleh jawab tak? Jivagan? Tahu ke tak tahu? Siapa boleh bantu? Tak ada? Hilang dah? Saya panggil Muhammad Adli. Ada tak ada? Muhammad Adli. Muhammad Adli. Semua orang main buka je tapi tak ada kat dalam ni. Okey, dah dapat kenal pasti dah beberapa orang yang hilang. Okey, Hakim. Hakim ada 2 orang ni. Muhammad Hakim. Hakim seorang dah left. Tinggal Hakim seorang je lagi, Hakim. Hakim bin Mazli. Ada tak ada Hakim? Semua hilang. Hari tu pun hilang, hari ni pun hilang. Irfan pula. Irfan semalam hilang. Semalam. Hari ni hilang juga ke? Muhammad Ada. Irfan. Ada. Okey, apa jawapan 1B? 1B. Tadi saya tak ada. Cikgu saya ke dapur tadi. Yang saya bagi awal-awal jika P maka Q tu bentukkan implikasi. Nampak kan skrin? Nampak 3.1B ni kan? Apa jawapan 1B? Bentuk implikasi jika P maka Q daripada integer yen dengan akibat berikut. Senang je sebenarnya, tak susah pun. Contoh kalau 1A dia akan jadi jika X sama dengan 3 maka X kuasa 4 sama dengan 81. Itu untuk 1A. 1B? Jika P sama dengan kosong, Q sama dengan bukan kosong, cerita je ke? Okey, P yang mana? P ialah integer dia, Q adalah akibat. So gantilah P tu dengan ayat tu, Q dengan ayat tu. Itu je sebenarnya. Jika P sama dengan AX kuasa 3 tambah BX kuasa 2 tambah CX tambah D. Itu juga ke? Ya, betul. Teruskan. Tambah dengan D sama dengan kosong, maka Q sama Ialah mana ialah? Q ialah A. Tak, ialah persamaan kubik tu. Awak kena baca semua sekali. Jangan tinggal Sama. satu. Maka Q ialah maka Q sama dengan A bukan kosong. Okey, Q jangan sebut. Awak dah gantikan terus. Okey, kena tulis penuh jika AX kuasa 3 tambah BX kuasa 2 tambah CX tambah D sama dengan kosong ialah persamaan kubik, maka A tak sama dengan kosong. Itu je sebenarnya, tak susah pun. Okey. Okey. Okey, C. C Nurhurin ada? Nurhurin. Semua pergi makan ke apa ni? Nurhurin Azadina. Tak ada. Nurul Aisyah. Putri Nur Hidayah. Putri Nur Hidayah, jika N tolak 5 lebih besar pada 2N, apa tadi dah hilang. Maka N lebih kecil daripada negatif 5. Okey, betul Putri. Bagus. Okey, last sekali D.
Di, siapa nak jawab? Siapa nak jawab? Nurul Aisyah, mana Nurul Aisyah? Jika m per n lebih besar 1, maka m kuasa 2 lebih besar n kuasa 2. Okey, betul. Senang aja, tak susah pun. Okey, betul tu. Okey, saya nak tengok faham tak faham je ni. Okey, maksudnya faham. Okey, soalan seterusnya. Okey, ni jawapan dia tadi. So, kita abaikan. Okey, 3.1D. Tentukan antijadian dan akibat daripada implikasi jika P maka Q. Oh, senang je. Tentukan apa dia antijadian dia, apa akibat dia. Okey, siapa nak jawab? Soalan nombor 2A. Okey, Wun ada Wun? Ada cikgu. Okey, nombor 2A, antijadian dia apa? Baca je. Baca je. Jika X ialah nombor genap, maka X kuasa 2 ialah nombor genap. Okey, apa antijadian dia? Antijadian ni yang P. Apa P dia? X kuasa 2. Okey, dia ingatkan implikasi dia jika P maka Q. So P tu ialah antijadian, Q tu adalah akibat. So sekarang soalan dia, apakah antijadian dia? Apa akibat dia? Akibat. Okey, antijadian dulu, P dulu. Apa P dia? P ialah X. Kalau X saja salah. Okey, kita tahu kan? Dia P dengan Q kan? So jika jangan ambil yang depan ini adalah P, yang ini adalah Q. Okey, so antijadian dia ialah apa? X ialah nombor genap. X ialah nombor genap. Ini sahaja. Antijadian X ialah nombor genap. Okey, akibat dia? X kuasa 2 ialah nombor genap. X kuasa 2 ialah nombor genap. Itu je. Kenal pasti. Macam ni, tulis macam ini je. Dapat 2 markah kat sini. Okey, B. B. Siapa nak cuba jawab? Bishalini? Bishalini ada? Okey, apa jawapan dia Bishalini? Boleh buka mic? Nak type kan? Type kan macam mana awak nak type? Tanda set kosong tu. Mic tak okey eh? Tak okey. Okey. Tadi saya nampak ada Karunya. Karunya dah tak ada dah. Okey lah, Shinggara Batani lah. Shinggara Batani, mic okey tak? Okey cikgu. Okey, so apakah antijadian untuk B dan juga akibat dia? Set K sama dengan Set kosong. set kosong. Itu adalah Antijadian. antijadian. Okey, akibat dia? Akibat ialah NK sama dengan sifar. NK sama dengan sifar. Okey, betul. Yang kedua, anti. Itu jawapan dia. Okey, yang ketiga C. Siapa nak cuba jawab? Apakah antijadian? Apakah akibat? Puteri Atira ada? Puteri Atira? Puteri Atira Akila? Sudah hilang. Okey, Abdul Hanif. Siapa angkat tangan tadi? Awak kan angkat tangan? Tertekan. Bishalini and Abdul Hanif Mustaqim. Bishalini, dia nak jawab?
Farisha. Okey, Farisha. Siapa-siapa nak jawab? Apa jawapan untuk C? Antijadian ialah X ialah nombor bulat. Okey, betul. Akibat? Akibat 2X ialah nombor genap. Okey, betul. Okey. Antijadian X ialah nombor genap. Nombor bulat. Dan akibat adalah 2X ialah nombor genap. Okeylah sekali D. D, siapa nak jawab? Siapa angkat tangan tu? Shingga Rabatani. Okey, apa Shingga? Antijadian ialah garis lurus AB ialah tangent kepada bulatan P. Okey, betul. Akibat ialah garis lurus AB hanya menyentuh bulatan P pada satu titik sahaja. Betul, bagus. Senang je. Kalau bagi kerjasama sekejap je dapat jawab. Okey, so ini jawapan dia. Okey, nombor 3. Bentuk implikasi P jika dan hanya jika Q bagi implikasi berikut. Okey, saya tunjuk contoh kalau awak lupa. Okey, dia dah bagi 2 implikasi, kenal pasti mana P, mana Q. So yang ini kita tahu ini selepas jika sampai sebelum marker ni adalah P. Selepas marker sampai habis ini adalah Q. Implikasi yang kedua, kalau kita tengok yang ini selepas jika ni ayat dia sama macam Q yang atas. So dia adalah Q. Okay, selepas marker ni sampai habis ni sama macam P. So dia adalah P. Jadi kita gabungkan dia akan jadi K ialah kuasa 2 sempurna jika dan hanya jika punca kuasa 2K ialah nombor bulat. Yang P letak dekat depan tambah jika dan hanya jika Q letak belakang. Itu je. Okay, siapa nak cuba B? Ada siapa-siapa nak cuba jawapan untuk B? Amirul Muzami ada ke depan laptop, depan handset? Amirul Muzami. Tiada. Tak ada Amirul Muzami. Alisa ada Alisa. Oh, Shingga juga nak jawab. Alisa ada? Ya. Okey, boleh jawab untuk soalan nombor 3B? Cikgu. Tu semua apa? Lupa lah. Yang mana? Yang dekat, yang pertama tu? Itu persilangan. Persilangan. Yang belakang tu subset. Yang macam masam tu persilangan, yang macam C tu adalah subset. Okey. Okey, so apa jawapan dia? P ialah persilangan Q sama dengan P jika dan hanya jika P subset je. Ya. Subset Q ialah Tak ada ialah dah. Macam Semula. P Aha. persilangan Q betul ke? Betul. Betul. Persilangan Q sama dengan P jika dan hanya jika P subset Q. Betul. Okey. Itu dah dapat dia. Okey, P subset P persilangan Q sama dengan P jika dan hanya jika P subset Q. Okey, C. Siapa nak cuba C? Apa kecil-kecil ni siapa? Apa nama dia? Fakrul. Fakrul ada tak ada Fakrul? Fakrul Iman. Tak ada. Mana Fakrul Iman ni? Okey, siapa nak cuba jawab? Siapa angkat tangan? Nur Ilia Batrisha. Okey, Nur Ilia Batrisha, apa jawapan dia? PQ sama dengan 1 jika dan jika
jika dan hanya jika P sama dengan Q negatif 1 dan Q sama dengan P negatif 1. Dia kuasa sebenarnya, kuasa negatif 1. Okey, tapi betul dah awak baca tu? Dah betul dah. Okey. PQ sama dengan 1 jika dan hanya jika P sama dengan Q kuasa negatif 1 dan Q sama dengan P kuasa negatif 1. Okey, dah betul tu. Okey, C dah D. Soalan akhir untuk nombor 3. Ada siapa-siapa nak cuba jawab? Siapa angkat tangan? Musliuddin. Okey, Musliuddin. Apa jawapan untuk D? K kuasa 2 sama dengan 4. Jika dan hanya jika kurungan K tambah 2 kurungan tutup kurungan K tolak 2 tutup kurungan sama dengan kosong. Okey, betul. Okey, bagus, faham. Okey, habis nombor 3, last kali soalan kita, soalan terakhir nombor 4. Tulis 2 implikasi berdasarkan implikasi P jika dan hanya jika Q yang berikut. Okey, awak kena bagi 2 implikasi lah. Contohnya A. Okey, A, kita tahu, mana pen ni? Okey, ini sampai sini adalah P. Yang ini sampai sini adalah Q. Okey, bila implikasi kita kena ada 2 implikasi. Implikasi pertama ialah jika P maka Q. Implikasi yang kedua ialah jika Q maka P. Jadi jawapan dia akan jadi, implikasi 1 akan jadi jika PQR ialah poligon sekata, maka PQ sama dengan QR sama dengan PR. Implikasi yang kedua, kita ambil jika Q maka P pula. Okey, jika PQ sama dengan QR sama dengan PR, maka PQR ialah poligon sekata. Okey, siapa nak cuba B? Bagi 2 implikasi. Ada siapa-siapa nak cuba? Dah last ni, dah habis dah ni. Untuk hari ni sampai sini je. Okey, siapa angkat tangan? Musliuddin lagi. Okey, Musliuddin, apa dia? Implikasi 1 jika M per N ialah pecahan tidak wajar, maka M lebih besar daripada N. Okey, betul. Implikasi yang pertama. Implikasi yang kedua? M lebih besar, jika M lebih besar daripada N, maka M per N ialah pecahan tidak wajar. Okey, betul. Okey, bagus. Okey, B. Siapa nak cuba? Bukan C. C, Farisha. Okey, Farisha. Implikasi 1, jika 9 ialah pintasan Y bagi garis lurus Y sama dengan MX tambah C, maka C sama dengan 9. Okey, betul. Okey, implikasi yang kedua. Implikasi 2, jika C sama dengan 9, maka 9 ialah pintasan Y bagi garis lurus Y sama dengan MX tambah C. Okey, betul. Okey, bagus. Okey, last kali. Yang dah last ni dah habis dah ni. D. Siapa nak cuba D? Siapa angkat tangan? Ada 2 orang ni. Nur Ilya dengan Syingga. Siapa-siapa lah. Okey. Siapa nak jawab? Okey, Nur Ilya bagi implikasi pertama, Syingga bagi implikasi yang kedua. Okey, Ilya Batrisha, apa implikasi yang pertama? Jika fx sama dengan ax kuasa 2. Okey. Jika fx sama dengan ax kuasa 2 tambah bx tambah c mempunyai titik maksimum, maka A lebih kurang kosong. Okey, betul. Okey, implikasi kedua, Syingga Rabatani. Jika A kurang daripada sifar, maka fx sama dengan ax kuasa 2 tambah bx tambah c mempunyai titik maksimum. Betul. Okey, bagus. Okey, faham dah tu. Okey, so untuk hari ni sampai sini sahaja. Okey. Jadi latihan dengan awak. Sekarang kita sambung latihan. Hari tu sampai muka surat 30. Berapa tu? 34 Okey, jadi awak sambung latihan muka surat 35 sampai
sampai 39. Okey, sampai 39 35 hingga 39. Okey, tak faham boleh PM saya. Okey, ada soalan sebelum kita tamatkan kelas? Ada. Tak ada semua faham Okey, attendant semua guna nama sebenar kecuali kecil-kecil ni saya dah kenal siapa. Yang lain semua nama sebenar, so tak ada masalah. Okey, so kelas kita sampai hari ni